ada teknik. Teknik menjawab macam mana kamu nak jawab. Bila jumpa soalan macam ni, itu fokus cikgu hari ni. So jangan salah faham. Nanti awak kata, oh soalan ni yang akan keluar. Soalan ni tak ya. Okay, bukan macam tu. Jangan fikir macam tu. Okay, jangan salah faham. Ini cikgu tunjuk contoh item sahaja. Okay. So macam sebenarnya yang awak tahu, okay, kertas 1 untuk KSSM, okay, kod dia 1449/1, so kertas 1. Yang penting mesti ada kalkulator, okay. Tapi sekarang cikgu, bila cikgu guna tab, cikgu tak boleh nak masukkan kalkulator cikgu dalam ni. Cuma nanti cikgu bagi arahan, kamu tekan sahaja. Okay, bila guna tab dia tak boleh nak install kalkulator dalam ni kan. Okay, so now, okay, kertas 1, kod dia 1449/1, ada 40 soalan, 40 markah. So satu soalan 1 markah. Tapi masa dia dah bertambah. Yang sebelum ni KBSM, markah dia 1 jam 15 minit. Yang baru punya 1 jam 30 minit jawab semua soalan. Okay, jawab semua soalan meliputi apa? Meliputi semua topik. Okay, meliputi semua topik yang pernah awak belajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, cara dia adalah buang yang mana salah dulu. Okay, nak jawab soalan objektif, buang yang mana salah. Okay, so now, sekarang tengok soalan ni. Dia kata 3 angka berti. Okay, semua sebab ada 4, 5 belian dengan 5 delima, tak ada kelas yang 5Z kan ni. Cikgu anggap semua pengetahuan dah ada. So 3 angka berti. Bila 3 angka berti, yang kosong depan ni tak kira ya. So dia akan kira daripada start nombor 2. 1, 2, 3 sampai sini. Ya. Okay, dia akan sampai sini. Sekarang tengok dekat bawah, dekat ABC tu. Yang A ni awak potong, memang out dah. Okay, A memang out. B juga out. Dia tak akan kosong ya, dia tak boleh kosong. Sebab dia ada angka di sini. So out. Jadi A, B dah out. So ada 2 pilihan. Pilihan awak C dan D saja. So sekarang baru tengok. Belakang 4. Okay, belakang 4 adalah nombor 5. Jadi nombor yang 5 dan ke atas awak tambah 1. Tambah 1. Jadi dia akan dapat 2, 3, 5 kan. So cari yang mana 2, 3, 5. So yang ni. Jadi kita dah buang 2. Jadi kita untuk careless kita tu dah hilang. Sebab lagi dia akan careless ada nampak yang ABC yang lain kan. Jadi kita ada 2 pilihan. Pilih yang betul. Buang dulu yang salah. Okay, so ini nombor 1. Yang ni pula. Sama juga. Yang ni 3 angka berti juga. Cikgu tunjuk 3 angka berti. Cuba tengok bawah ni. Yang mana kita nak buang? Sama. Kita buang A dulu, kita buang B dulu. Memang of course dah memang salah lah. Okay, so sama. Tinggal C dan D. Okay, so tengok di sini. 3 angka berti. 1, 2, 3. Okay, 8. Okay, 8 lebih daripada 5 kan. So tambah 1. Jadi 6, 5, 8. Okay, so jadi tahap untuk kecuaian tu dah tak ada. Okay, sebab kita dah tinggal 2 pilihan. Okay, ini pun sama. Yang ini akan cuai juga. Okay, ini memang ramai akan buat mistake. Okay, 3 angka berti. Semasa awak nak tadi bezanya ini nombor desimal, biar nombor desimal depan ni tak kira. Okay. Tapi bila nombor yang bulat macam ni, okay, yang ramai nak buat mistake sekali kat mana? Sekarang apa yang perlu awak buat dulu? First kali awak kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia pun mesti 5. Okay. Jawapan mesti 5 juga. So kira 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 3 out. B dah buang. So yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So tinggal 3 pilihan. Daripada 4 tinggal 3. So nak kira 3 angka berti daripada depan lah. Daripada depan. 1, 2, 3. Okay. Dekat situ. Belakang 1 kosong. So semua belakang dia jadi kosong sebab dia nak 3 angka berti dah. Kita ambil yang 3 angka berti ni saja. 301. Sebab tu ada yang akan jawab B. Tapi sebenarnya belakang kena letak kosong-kosong. So awak akan dapat jawapan dia adalah C. Okay. Kemudian yang ni. Yang ni tak perlu guna kalkulator. Okay, kita tak perlu guna kalkulator. Kita nak cepat. Kita kira saja secara manual. Okay, now. Nak tukar pada bentuk piawai. So bermula daripada titik ni. Okay, bermula daripada titik 1, 2, 3.
dekat selepas 2. Janganlah jauh sampai 5 sebab nombor bentuk piawai depan dia N tu dalam 10 kuasa N kecil ni, N ni, A ni mesti kurang daripada 10. Kalau awak lajak sampai 5 akan jadi 25 tu dah lebih. So dia sampai 2 sahaja, okay. Jadi jawapan dia 0.00258. Daripada titik ni awak bergerak tau. 1, 2, 3. Nombor desimal bentuk piawai dia mesti negatif. Okay, sekarang C dan D dah out sebab dia tak ada negatif. So ada 2 pilihan saja, A dan B. Okay, tadi bergerak berapa kali? 1, 2, 3. Di 2, 5, 8, darab 10, negatif 3. So jawapan dia adalah A. Okay, so sekarang kita nak pilih 2 saja daripada 4. Ingat teknik dia buang yang salah dulu. Okay. Kemudian yang ni, ini pun sama. Ini pun sama. Okay. Siapa boleh bagi jawapan dekat saya dengan cepat? Apakah jawapan dia? A, B, C, D. Siapa nak jawab? Saya akan bagi hadiah siapa jawab soalan. Siapa jawab? Luqman. Luqman kata? Apa? B. Luqman D, donkey. Okay. So betul tak Luqman jawab? Kita tengok ya. 0.01267. Okay. Semua ada negatif. Jadi kita tak boleh buang lah. Okay. Kita tak boleh nak buang. Tapi kita gerak 1, 2. 2 sahaja. So 2 sahaja, negatif 2. Okay. So sekarang dia bagi dekat jawapan kita 3 angka berti. Yang kita dapat sini 1.267 darab 10 negatif 2. Kita 4 angka berti. So kita kena tukar kepada 3 angka berti. Kena buat sama macam cikgu tunjuk tadi. 1, 2, 3. Belakang dia lebih 5 tambah 1. Kalau ada yang tak tambah dia akan jawab B. Akan ada jawab B. Akan ada. Okay, jadi berhati-hati semasa baca soalan ya. Okay, now yang ni. Kalau tadi cikgu dah bagi tahu kalau desimal untuk piawai dia negatif. Jadi bila dapat soalan macam ni negatif, kita hundok balik 418. Hundok atau undok 2 ke belakang. Daripada titik ni undok 2 kali. 1, 2. So titik ni akan berubah tempat mai sini. Jadi sini kosong, sini kosong. Jadi jawapan dia B. Kalau kamu kata cikgu laju, awak tolong bagi tahu ya. Kalau kata cikgu laju, bagi tahu. Okay. Sebab kebanyakan 5 belian dengan 5 derima yang depan-depan ni bagi cikgu simple lah. Tapi kalau ada yang tak faham, sila kata cikgu ulang. Okay. Sebab kemarin pun masa cikgu buat tuition pun ada juga yang minta ulang soalan-soalan macam ni. Okay, now. Siapa masuk ni? Okay, soalan ni. Nak cari median. Untuk soalan data tak terkumpul ni soalan awak belajar tingkatan 4 kan, data tak terkumpul. Dia apa yang pengetahuan awak kena ada, mean, median dan mode. Ini semua pengetahuan kena ada. Hari ni median. Macam mana nak cari median? Dia banyak cara. Cikgu-cikgu kamu ajar kan. Tapi hari ni kita nak buat cara cepat. Tapi bagi cikgu ni cepatlah. Awak tak payah susun. Ada yang susun kan? Okey, susun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 02. And then susun 2, susun 3, susun 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu nombor 5. Ada tak yang buat macam ni? Ada tak? Tak ada ya? Kamu tak buat macam ni ya? Ada. Ada tak? Ada. Ha?
Ada. Okey, kita tak mau buat macam ni hari ni. Kita tak mau buat macam ni. Okey, kita tak mau buat macam ni hari ni. Hari ni kita nak kumpul data. Okey, kita nak kumpul data ni. Okey, so start dengan kosong. Sifar lah sifar. Sifar ada 2. Okey. 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ada 6. 3 ada 1 ada 6. 2 dulu. 2 ada berapa? 1. Sekejap ya. Cikgu besar sangat. Sebab tulis kat skrin ni biasalah kan kosong. 1 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ada 1. 3 ada 1. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4 ada 5. So 5 ada 1. So kita total 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. So ada 16. Median adalah tengah-tengah. Okay, jadi 16 ni kita bahagi dengan 2. Okay, so 2, 16 bahagi 2 dapat 8. Jadi kita kira dekat sini. 2 tambah 6 dah 8. So maksudnya median dia kat sini. Okay, median dia kat sini. Jadi ambil yang ni. 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 bahagi 2, 1.5. So awak akan dapat 1.5. Okey tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada tak soalan nak tanya? Tak ada ah? Tak ada, ayo. Okey, awak jangan diam saja. Okey, so yang ni. Soalan yang ni sikit ramai yang tak nak jawab sebab lambat kan nak kena kembangkan and then nak susun balik. Okey, hari ni kamu tak payah kembangkan, tak payah susun. Kita nak darab congak sahaja. Okey, congak. Tak pakai kalkulator. Okey. Kalau soalan bentuk macam ni lah. Okey. Sekarang dia tanya nilai K. Okey. Mula awak tengok dulu sini. Okey. 3 darab dengan 2. 6. 6 kan? So ambil yang ni pula. 4 darab dengan 3. 12. So 12 tolak 6 dapat 6. Awak kena ingat kuadratik dia bentuk dia macam mana? X kuasa 2 tambah BX tambah C kan? So 6 ini adalah C. Okay, 6 ni adalah C. Okay. Sekarang antara A, B, C, D ni yang mana bila awak darab dapat 6? Yang mana? D. B dengan D. So maksudnya A ni salah, C ni salah. So jawapan awak antara B dengan D sahaja. Okay. So now kita nak cari BX, B nilai B dia. Nak cari nilai B dia macam mana? Awak tambah 4 dengan 3 tadi. Yang ni tambah. Awak akan dapat apa? 7 kan? Okay, antara B dengan D yang mana pula tambah dapat 7? B. Jadi jawapannya B lah. So awak tak payah nak kembang, nak darab, lepas tu nak susun balik tekan kalkulator nak cari nilai K. Tak perlu. So awak, kita congak sahaja. Ada tak nak tanya soalan ni nak suruh cikgu ulang balik? Ada tak nak suruh cikgu ulang balik? Selalunya kamu akan buat macam ni. Ini biasa dibuat lah. K tambah 4 and then K tambah 3 sama dengan 6. So akan darab macam tu. So K kuasa 2 tambah 3K tambah 4K tambah 12 sama dengan 6. So K kuasa 2 tambah 7K tambah 12 tolak 6 sama dengan 0. So K kuasa 2 tambah 7K tambah 6. Lepas tu awak tekan kalkulator. So awak dapat. Biasanya awak akan buat macam ni. Betul tak? Betul tak awak akan buat macam ni? Tapi hari ni cikgu tunjuk kamu tak payah buat macam ni. Kamu just tengok kita cari C dan B sahaja. Okay, A ni confirm dah dia kuasa 2. Okay.
Nak cikgu ulang balikkan yang tadi? Kau dah faham? Ulang balik. Confirm ada yang tak dapat ni. Mereka semua tak nak cakap kan? Sunyi sepi. Okay, Tanya dia lah kan apa-apa macam je. ni yang cikgu tunjuk kat kamu. Pengetahuan kamu macam ni. Okay, contoh kan. X tambah 2, X tambah 3. Macam mana kita nak dapatkan A, B, C tu. Okay, nak dapatkan A, B, C tu kan. A kuasa 2, B, X tambah C ni. Macam mana dapat A, B, C ni. Dia ada C ni adalah yang daripada sini. Okay, C. Okay, yang B pula dia adalah daripada sini. Sebab tu yang tadi ni cikgu congok saja. Sebab kita dah tahu macam ni kita dapat C, macam ni kita dapat B. Okay, tengok ya, cikgu tunjuk balik yang ni. Okay, cikgu tunjuk balik pelan-pelan. Sebab yang tadi masa cikgu tunjuk masa kembang tadi yang dapat 6 tu ada 12 tolak 6 kan. Sekarang cikgu direct tu 2 dengan 3 ni adalah 6. Okay, sebab dia duduk di sebelah kanan, dia tak melibatkan K langsung. Okay, dia tak ada nilai K nak kena darab K, tak payah. So dia ada 6. Kemudian 4 dengan 3 ni, semasa kamu kembang, okay, sekejap cikgu tunjuk bagi kamu nampak macam mana cikgu dapat tu. Okay, nampak ya? Yang ni kan dengan yang ni, lepas tu yang ni. 4 dengan 3 ni. Cikgu ambil terus 4 dengan 3 ni direct. Okay, jadi 4 dengan 3, 12. 12 ni memang dia akan, yang 6 seterusnya akan pindah di sana. Sebab tu cikgu tolak terus. 12 tolak 6, cikgu akan dapat 6. 6 ni adalah C. C tu bila kita nak dapatkan balik, kita kan darab antara nilai K tu. Sebab tu dua-dua ni antara A, B, C. Cikgu tanya bila K dengan K ni darab, yang mana dapat 6? Kan sebab bila kita tekan kalkulator, contoh kan kita tekan kalkulator, kita akan dapat X sama dengan 3, X sama dengan 2. So X tolak 3, X tolak 2. Okay. So C dia bila kita darab kedua-dua ni, kita akan dapat 6 kan. Itu contoh. Sebab tu cikgu kata, kita tengok nombor, kita dah tahu nombor tu A, B, C ke tak. Cara yang cikgu tunjuk ni lah. Okay, cikgu ulang. Cikgu takut kamu tak faham. Daripada mana cikgu dapat macam tu, teknik tu. Okay. Tadi kita 3 kali 2 dapat 6, dapat dah ni C6. Bila dapat C6, kita cari A, B, C, D yang mana bila K dengan K tu darab dapat 6. So sekarang kamu tadi kita dah kata C dengan D kan, sebab 3 kali 2, 6. 6 darab dengan 1 pun 6. Tapi kalau 1 kali 3, 3. So bukanlah 1 kali 1, 1. So B, A dengan C tu dah out. So sekarang B dengan D. Antara B dengan D pula, lepas B dengan D pula, kita nak tengok pula BX ni. BX ni daripada mana? BX ni bila kita darab silang kan. Kita tambah kan. Jadi 4 tambah 3. 4 dengan 3 ni kita tambah je. Okay, kita tambah kedua-duanya. So 4 tambah 3 adalah 7. Kita akan dapat dia 7K. 7K yang mana antara B dan D tu bila tambah dapat 7 pula. So 2 tambah 3, 5. 6 tambah 1, 7. Jadi tu yang jawapan dia B. Okay. Sebab dia bila kita kembang macam cikgu tunjuk, cikgu takut kamu tak faham macam mana dapat tu. Sebab kamu pun tak mau bertanya, semua diam saja. Jadi cikgu tak tahu kamu faham ke tak. Yang tadi ni K dengan K, K kuasa 2. Lepas tu K ni tambah 3K. Yang ni 4 ni tambah 4K. Sebab tu dapat 7K. 4 dengan 3 ni tambah. Ni 4 dengan 3 ni tambah. Yang dapat 7K. Sekarang daripada yang kita dapat C tadi, kita cari pula yang mana dapat 7. Okey, faham tak teknik ni? Saya tanya Cikgu Adila lah. Cikgu Adila faham tak? Mudah Cikgu sangat. Adila faham. Faham cikgu. Kamu faham tak ni? Janganlah buat diam macam ni. Faham cikgu. Diam. Faham cikgu. Diam sangat. Faham, cikgu.
Okey. Cakap okey cikgu, faham cikgu. Ada 30 orang ni dalam ni. Tolak cikgu Adila ada 29 orang. Okey, ada 29 orang. Okey, now ini asas nombor. Asas 5 nak pergi asas 7. Memang dia tak boleh buat apa-apa. Dia memang tak ada teknik lain, tapi teknik yang cikgu akan tunjuk ni teknik nak tulis baki yang macam mana cara senang. Dia tak ada selain daripada teknik lain, dia hanya kena tukar 10 bahagi 7 kan. So asas 5 ni kita tukar kepada asas 5 tukar kepada asas 10. Asas 5 tukar kepada asas 10. Ada tak yang tak tahu nak tukar kepada asas 10? 5, 0, 5, 1, 5, 2. Okay. 5 kuasa 2, 25. 25 darab dengan 2, 50. Okay. 5 kuasa 1, 5. 5 darab dengan 4, 20. 5 kuasa sifar 1. 1 darab 3, 3. So jawapannya 73 asas 10. Okay. Semua asas sama. Semua asas sama bila nak tukar kepada asas 10, teknik dia macam ni saja. Okay, cuma sekarang apa yang cikgu nak tunjuk, nak tukar kepada asas 7. Okay ya. 73. Yang ni sebab cikgu tak boleh tunjuk kalkulator. Kalau cikgu tunjuk lagi senang. Jadi cikgu cakap kamu buat lah. Okay, 73 kita bahagi dengan 7. Okay, so semua siap dengan kalkulator. Bila awak bahagi 73, kita bahagi dengan 7. So awak akan dapat dalam bentuk desimal. Betul tak? Betul. Betul tak? Jadi kita tak nak desimal tu, kita nak pecahan bercampur. Awak tekan supaya dapat pecahan bercampur, awak akan dapat macam ni. 10 per 3 per 7. Ini dekat kalkulator. Tapi kalau kita baca 10, 3 per 7. Bagi dapat macam ni. Dapat tak macam tu? Dapat cikgu. Okey tak ni? Okey tak ni? Semua ni? Ya cikgu, okey dapat. Macam mana nak tulis? Okey, nak tulis macam mana? Awak ambil 10, awak tulis 10. 3 ni baki dia. 7 ni adalah yang 7 kat luar ni. Macam tu je. Okey. Boleh tak ni? Boleh Okey. cikgu. 10, tulis 10. Yang 3 atas ni adalah baki dia, tulis dekat luar. 7 ni tak ada apa. 7 ni sebab kita bagi 7. Okey, kemudian yang kedua pun sama. Yang kedua pun sama. Okey, 10 bahagi 7. Okey, so tekan pecahan bercampur, awak akan dapat berapa? 1 per 3. Berapa? Cuma kita 1, 3 per 7. bagus Syazani. So, okey, Syazani. Tadi Lokman. Okey, 1, 3 per 7. Jadi macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis? Tulis. 1 bagi 3 kat 3, luar. 7 kat belah kiri. Ya, bagus. 1 bagi 3 kat luar, 7 tu adalah bahagi 7. Jadi cukup. Bila awak dapat macam ni, awak stop. Sebab dia dah kurang daripada 7, tak payah bahagi dah. Okey, kurang daripada 7, tak payah bahagi dah. Kalau lebih, baru bagi. So sekarang 1 kurang daripada 7, stop. Jadi jawapan dia ambil macam mana? Ambil macam ni lah. 1, 3, 3, asas 7. So jawapan dia adalah C. Okey. Siapa dah tahu teknik ni? Memang dah tahu. Sebelum ni, kamu akan darab balik nak cari baki, darab dan tolak. Betul tak? Ataupun Ya. Cikgu Adila dah terang cara macam ni? Belum. Cikgu Adila dah terangkan. Sebelum ni kita akan darab balik kan? 7 darab dengan 10 dapat 70. And then 7 per 3 tolak 70. So baki 3 kan? Kita buat macam tu sebelum ni, betul tak? Kita akan darab, kita akan tolak. Okey, sekarang kita buat teknik macam ni. Ambil bentuk pecahan, terus letak. Atas tu adalah baki dia. Ada nak tanya cikgu tak ni? Faham ke ni?
Faham cikgu. Okey. Marizal Faham faham cikgu tak tu? teruskan. Itulah tak faham tanya rugi tau soalan macam ni. Tak faham tanya. Cikgu ulang. Janganlah malu. Bukan ada siapa pun. Semua dalam ni kawan awak. 5 belian dengan 5 ada 5. So ni menilam ada berapa orang? 2 orang ke 3 orang Tata? Jangan malu 2 orang. lah. 2 orang. Balui 2 orang tu. Okay. So yang ni. So ada lagi satu. Ada. Yang mana? Tak. Okay yang ni. Okay yang ni ya. Kamu ingat teknik yang cikgu ajar ni. Ya. Kita akan guna di sini. Tapi sekali dia ada perbezaan dia. Ya. Asas 10 nak pergi kepada asas 6. So sama. Kita ambil asas 10 bahagi dengan apa? Bahagi dengan apa? Bahagi dengan 6. 6. Ya. Okay now. Sama. Guna teknik yang cikgu ajar tadi. Sama. 3, 4, 9. Bahagi 6. Okay, so dapat berapa? Siapa boleh beritahu cikgu? Guna teknik yang cikgu beritahu tadi. Awak akan dapat 5, 8. Ya, betul. 5, 8, 1/6. Awak akan dapat 5, 8, 1/6. So kita akan tulis sini 5, 8 baki 1. Okay, sekarang 5, 8 pula. 5, 8 kita bahagi dengan 6. 5, 8 bahagi 6. So, 9, dapat berapa beritahu tu? 9, 2/3. So nak tulis macam mana? 4. Bagus, Lokman pandai Lagi Lokman. tak? Orang ni tahu macam mana 9, macam mana Lokman dapat 4? Sebab darab 2. Lokman kata 9 baki 4. Kenapa tak tulis 2? Sebab ini kan 6. Yang ni adalah Faham. 3. Jadi 3 ni kita kena darab dengan 2 supaya dapat 6. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Okay. So 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Jadi baki dia 4. Okay. Faham? Faham cikgu. Saya rasa cikgu rasa macam cikgu tu ajar Hassan Zani, ajar Lokman. Ajak 2 orang ni je. Orang lain tak ada. Adakah 2 orang ni je yang wujud? Okay, now kita sambung lagi. 9 bahagi 6. So awak akan dapat berapa? 1/2. 1. Ya, Lokman jangan habang lagi kat depan. Okay, so nak tulis berapa kat dalam ni? Lokman jangan habang. Zani? 1 Tiga. bagi 3. Baki 3. 1 baki 3. baki berapa? 3. 3. Bagus. Sebab 2 ni darab dengan 3. Yang ni pun darab dengan 3. Jadi jawapan kita 1, 3, 4, 1. Asas 6. Jadi K kita adalah 4. Okey, faham tak? Faham cikgu. Anak-anak semua faham ke tidak? Faham cikgu. Janganlah diam macam ni. Nanti lepas habis cikgu tunjuk ni, pergi cari soalan yang macam ni, buat. Nanti awak akan seronok. Sebab dia mudah. Sebab cikgu ingat ni, cikgu pun dulu ajar macam tu. Bahagi, lepas tu darab semula, tolak. Betul tak? 5 dari 5. Cikgu ajar macam tu kan? Bahagi, lepas tu dapat jawapan, darab, lepas tu tolak. Jadi serabut kan? Kita akan buat macam mana dulu? Kita darab nak 58 kali 6. Kita dapat jawapan, tolak. Tapi sekarang dah ada teknik macam ni, cukup mudah. Okey boleh Cikgu Adila okey Cikgu Adila hilang Cikgu Adila hilang Okey, so seterusnya masih soalan asas nombor. Asas 2 nak tukar kepada asas 8. Yang ni kita tak pakai dah teknik macam tu dah. Okay. Sebab asas 2 nak pergi asas 8.
Semua okey ya? 110011002 nak tukar kepada asas 8. Asas 2 dengan asas 8 ni dia special. Dia adalah boleh boleh bekerjasama antara dua-dua ni. Okey, sebab dia special. Sebab apa? Tengok sebab apa? 2 nak pergi 8 kan, tak boleh tekan kalkulator ya. Memang dalam kalkulator ada asal 2 pergi 8 tapi ambil masa nak tekan, tak mau. Kita tak nak. Kita buat ni, kita kira. Okey, kita nak buat cepat ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi satu kolom tu ada 3. Okey, satu kolom ada 3. Kemudian atas dia letak 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Okay, so yang mana ada nombor awak tambah. Ni, yang ni ada jadi 4 tambah 2, 6. Yang ni 4 tambah 1, 5. Yang ni 4 saja. Jadi jawapannya 6, 5, 4. So N kita adalah 5. Okay, tak perlu nak tekan kalkulator, nak tekan bin, lepas tu nak tekan balik out. So ambil masa, lepas tu nak tekan sama dengan ini kita kira. Kita buat kotak, kita kira. Katakan nombor tersebut macam ni, tak cukup. Okay, tak cukup. Kira 1, 2, 3. Oh ni 2. Bagi cukup, tambah lagi kosong kat belakang. Supaya kita nak letak 4, 2, 1 ni, dia mesti 4, 2, 1. Awak tak boleh kalau ada 2, awak tak 4, 2. Salah lah. Dia mesti 3. Mesti ada 3. Okay, mesti bagi cukup. 4, 2, 1, 4, 2, 1. Sebab apa 4, 2, 1? 4, 2, 1 ni adalah asas nombor. Yang mana asas nombor 2. 2, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2 kan? Sebab dapat 4, 2, 1. 4, 2, 1 ni juga dia melibatkan asal 8. Yang mana asal 8 tidak boleh lebih daripada 7. Sebab tu 4 tambah 2 tambah 1 adalah 7. Okey tak ni? Faham tak ni? Risau ni takut cikgu laju hampa tak faham. Cikgu punya mic okey ke? Nampak macam kembang tak? Tak. Okey, now. Ni lagi. Asas 2 tukar kepada asas 9. Jadi asas 2 nak kena tukar kepada asas 10 dulu. Lepas tu baru pergi ke asas 9. Okey. Tolong bagi tahu cikgu siapa-siapa asas 2 kepada asas 10 berapa? Berapa? Asas 2 tukar kepada asas 10. Cepat. Siapa jawab? Zai, asas 2 nak tukar asas 10 berapa jawapan dia? Lama cikgu tunggu jawapan kamu ni. Tak ada orang nak jawab ke? 59. Lokman juga. Asyik Lokman je. Berapa Lokman? 59. Okey, 59 asas 10. Kenapa orang lain tak nak bagi, tak nak cakap mah? Okey, now nak tukar asas 9, bagi 9. Okey, now. Macam cikgu ajak tadi. Okey. Boleh tak kalau cikgu nak Alia jawab. Nur Alia. 59 bagi 9. Berapa dapat Alia? 6, 5 Alia? plus 9. Okey, 6, 5, 9 jadi 6. Baki dia berapa? 5. Ya, okey. So sekarang 6 ni nak kena bahagi lagi ke tak? Perlu bahagi lagi dengan 9 ke tak? Tak kot. Ada. Tak kot. Mana boleh tak kot? Tak payah. Sebab cikgu dah kata kalau dalam ni kurang daripada nombor yang kita nak bahagi dekat luar, dah stop. Dah stop dah, jangan bahagi dah. Jadi jawapan dia adalah apa? 65 lah. Okay. Cikgu harap sangat apa yang cikgu tunjuk kat kamu hari ni, kamu dapat ya. Tolong ambil perhatian bagi dapat. Kalau kamu tak dapat, maksudnya cikgu punya objektif tak tercapai lah.
Okay, objektif cikgu tak tercapai lah kalau semua kamu tak boleh dapat apa yang cikgu nak sampaikan. Okay, yang ni pula. Okay, yang ni. Ini pun sama. Cara yang paling mudah. Tak payah nak darab semua sekali lepas tu nak bahagi 8. No ya. Okay, apa yang kita kena buat? Yang 8 tambah 8 tambah 8 kuasa kosong. Okay. 8 dan 2. Yang dekat luar ni adalah 1 tau. Okay. Yang kat luar ni adalah 1. Kurungan ni adalah jarak. Bila indeks kita darab, dia punya indeks dia kita tambah. Jadi 1 tambah 4. Di 8 kuasa 5. 1 tambah 4, 5. Kemudian yang ni adalah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 8 kuasa 2. Yang ni sifar. So 1 tambah sifar, 1. Ini yang kita dapat daripada atas ni. Okay, so 5 paling tinggi kan, dia biasanya 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4, 8 kuasa 5. Okay, dia ada 6 nombor. Semua ni ada 6, tak ada yang tak ada 6. Okay, now sekarang awak tengok dekat sini, 5 kuasa 5, 8 kuasa 5 ada, kalau ada letak 1. 8 kuasa 4 ada tak? Ada tak kat atas ni yang cikgu bulat ni 8 kuasa 4? Tak ada. Ada tak? Tak ada, letak kosong. 8 kuasa 2? Ada. Letak 1. 8 kuasa 2, sorry 8 kuasa 3. Kosong, 8 kuasa 2 ada. 8 kuasa 1? Ada. Ada. 8 kuasa kosong? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi jawapan dia 8 kuasa kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu dah cikgu silap. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 1, 2. 1 tambah kosong, 1. 8 kosong tak ada. 8, 1 ada. 8, 2 ada. 8, 3 tak ada. 8, 4 tak ada. 8, 1. Jawapan dia yang mana? A. Okay. Ada soalan tak? Macam takut. Kamu tak faham lah. Tapi kamu tak mau tanya. Faham, aku faham. Oh, Amal keluar dah. Tadi Amal tak keluar lagi. Amal baru bangun dah Amal. Okey, yang ni asal 5 sama. Asal 5 mesti 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. So dia mesti ada 4 nombor. Yang ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 3 salah. Ini 3 salah. Okey. 5 kuasa 3 ada. 5 kuasa 2 tak ada. 5 kuasa 1 ada. 5 kuasa sifar tak ada. Jadi jawapan dia D. Cikgu Adila. Cikgu Adila. Adila ada? Adila? Adila? Cikgu Adila? Ya. Syazani, cikgu laju sangat tak Syazani? Tak cikgu. Ya. Adila, Kak Lela laju tak? Ya, saya di saya kat sini. Tak laju tak? Laju tak? Oh, takut laju sangat lah. Sebab lepas ni pun tak nak tanya apa-apa. Diam saja. Biasa je. Okey je. Okey. Okey, yang ni sampai kepada cara nak menggunakan kereta yang dengan guna cepat. Maksudnya kebanyakan kamu dah tahu. Kebanyakan dah tahu. Kita guna apa yang ni? Kita guna apa ni? Okey. Kita guna apa biasa yang ni? Kita gambar saja. Alpha X saya. Alpha X. Okey, kita akan guna Alpha X. Tengok cikgu akan ada kalkulator kerah je. Okay, now tengok ya. Yang ni kita tak nak buang masa nak darab silang.
2M tambah 1 sama dengan 10M tolak 5. Lepas tu kembang 2M tambah 2 sama dengan 10M tolak 5. 2M tolak 10M sama dengan 5 tolak 2. And then negatif 8M sama dengan negatif 7M sama dengan 78. Oh tak nak. Kita tak nak yang ni. Kita tak mau macam ni. Kita nak pakai kalkulator dengan pantas. Okay, so kita akan guna apa? Kita akan guna alpha. Okay, nampak ni alpha kat sini. Awak bila cikgu sebut sekali awak tekan alpha. Lepas tu X awak tekan yang ni. Itu ada alpha X dekat situ. Kemudian kita akan guna yang ni bila cikgu sebut calculate, awak tekan calculate yang ni. And then ini shift. Kita akan guna yang ni saja. 4 button ni saja. Button alpha, button kurungan ni, button calculate, button shift. 4 button tu saja awak tekan. Yang lain-lain number kena tekan lah kat sini kan ni. Number kena tekan. Sekali kamu number kamu tak tekan pula. Okay now, mari kita tengok. Kita start. Bagi yang dah tahu, okay. Yang tak tahu, kita buat lagi sekali. So M ni, awak tekan alpha X. Okay, tekan alpha X. Dia akan keluarlah X kat kalkulator awak. So tambah 1, tambah 1. Yang sama dengan ni, jangan tekan sama dengan. Kita tekan alpha calculate. Tekan alpha calculate, dia akan keluar sama dengan. Okay. Then, dekat sini tak ada kurungan tapi kamu kena buat kurungan. Kena buat kurungan sendiri. Kalau kamu tak buat kurungan, sekali kalkulator akan syntax error. So, awak tekan kurungan, tekan nombor 10, alpha X yang bila ada M ni kita gantikan dengan alpha X. Okay, then tolak 5, tutup kurungan. 2 ni tekan ABC. ABC tahu kan? ABC yang ni. Ini ABC. Maksudnya dia per lah 2. Okay. Dah sampai sini ke belum? Okay. Cikgu ulang. Tekan alpha X tambah 1. Alpha calculate. Lepas tu buat kurungan. Lepas tu tekan 10. Lepas tu tekan alpha X. Lepas tu tolak 5. Tutup kurungan. Tekan ABC. Tekan 2. Okey, dah sampai sini ke belum? Semua. Semua yang ada ni tekan. Jangan dengar saja. Ambil kalkulator kena tekan. Okey, dah sampai sini nak cari jawapan dia. Tekan shift. Calculate tu 2 kali. Shift calculate, lepas tu lagi sekali shift calculate. So awak terus akan dapat jawapan dia adalah tadi cikgu dah buat dah kan? A. Okay tak? Semua ni buat ke tak ni? Buat cikgu. Buat cikgu. Dapat? Dapat tak? Dapat. 5 delima ni mana dia 5 delima? Dapat. 5 delima ni hilang ke apa? Dapat? Ozai dapat? Umi? Umi Natasha? Dapat. Dapat. Rafiq ada Rafiq? Rafiq dapat tak Rafiq? 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 Lagi saya suruh ayah panggil lagi. Rafiq? Ish. Ada seorang lagi. Nazim dan Nazim. Nazim? Cikgu, Nazim. Ya Syazani? saya dapat 7 Kenapa per Syazani? 18. Dapat 7 per 18? Kenapa Puan dapat 7 per 18? Sat, ulang lagi sekali. Okay, one more time Syazani. Okay, first Syazani ikut cikgu cuba. Saya ni clearkan kalkulator dulu, clear. Kena mood clear dulu ya. Dia tak boleh ada memori dia. Setiap kali awak, lepas awak guna kalkulator, awak kena mood clear. Okay, mood clear dulu. Okay, so tekan lagi sekali. Alpha X. Okay, tambah 1. Alpha calculate. Lepas tu buat kurungan. 10.
M tu alpha calculate. Alpha X tolak 5 tutup kurungan. Lepas tu ABC 2. Lepas tu shift calculate. Sezani. Nampak tak? Dapat you. Nampak tak Sezani? Dapat dah you. Okay. Orang lain yang cikgu panggil ni kenapa lah? Adi? Hoi, awak semua cikgu panggil tak menyut ni ya? Adi? Awak pasang tinggal ni. Adi Putra. Masya Allah. Haikal Hafiz? You. Haikal, Han tidur ke? Tak lah you. Dapat tak? Tekanlah kalkulator. Dapat. Nazim, dapat tak Nazim? Hampa tu. Boleh yang cikgu panggil buat tak tahu tu. Izzah dapat Izzah? Dapat. Nasrina? Dapat. Syaza? Dapat. Amalina ada tak sini Amalina? Amalina tak ada ah? Tadi bukan masuk ah? Duk tengok dia keluar masuk. Line slow lah tu. Amalina, Syaza, Syahidah ni memang line slow. Syahidah okey Syahidah? Okey. Okay, next. Letih bukan letih mengajar, letih panggil hampa. Okay, this one pun sama. Guna calculator. Okay, so guna calculator. 3. Okay, semua ikut cikgu lah. Ingat je button ni. Ingat button ni je. Kita akan guna button apa? Awak ingat button tu saja. Okay, ingat button tu saja. Okay, ingat button yang cikgu ulat ni sama. Okay, so 3. Ingat, kalau dekat sini tak ada bracket, awak kena buat bracket. Sebab dia takut syntax error. Ni buat bracket ya. 3 tolak. Lepas tu buat kurungan alpha X. Okay. Per ABC 5 tutup kurungan. Lepas tu alpha calculate. Ni alpha calculate. Yang ni alpha X. Okay. Lepas tu 1/2 ni tak payah bracket sebab dia kat dalam dia ada bracket dah. 1/2. 1 ABC 2. Lepas tu buat kurungan alpha X tolak 8 tutup kurungan. So dapatlah X dia berapa? 10. 10. Make sure semua dapat 10 ya. Semua dapat. Cikgu tak nak ada yang duk sleeping saja ni. Cikgu tak nampak kamu. Susah nak pasti. Okay, this one pula. Ini adalah translasi. Kalau yang baru ni apa dia panggil apa? Translasi apa? Okay, translasi senang saja. Okay, translasi senang saja. Awak tengok cikgu buat ya. Rajah 5 menunjukkan 2 segitiga dilukis pada garis segi 4 sama. Q ialah image, ini image. Q ialah image bagi P, jadi P adalah objek. Okay, ingat tau, pengetahuan sedia ada kamu adalah paksi. Paksi Y, paksi X. Ini pengetahuan sedia ada. Yang ni kena ada dulu. Nak jawab transaksi kena tahu yang ni dulu. Kalau X ni adalah objek. Y ni adalah image. Okay. Mesti objek dia akan bergerak
dulu, ikut X, kemudian dia akan pergi ke image, ikut paksi Y. Okay, maksudnya awak dekat objek, awak garis paksi X, dekat image awak garis paksi Y. Sebab kita berjalan ikut X dan Y. Bukan berjalan Y ke X. Orang tak sebut YX, orang sebut XY kan. So X dulu baru Y. Ya, X, Y. Okay. So kalau X ke kanan positif, ke kiri negatif, Y atas positif, Y bawah negatif. Ini pengetahuan sedia ada kamu mesti ada. Ini pengetahuan yang memang kena ada. Kalau tak ada, kamu tak boleh buat, tak boleh faham apa yang cikgu akan tunjuk sekejap lagi. Okay, now. Tadi cikgu kata, dekat objek buat paksi apa? X. Dekat objek, paksi X. Okay, now. Pilih satu titik. Pilih satu titik. Cikgu pilih titik ni. Kalau ini pasangan dia yang ni dah. Okay. Kita cari pasangan. Jangan ambil titik ni. Pergi cari pasangan dia yang lain pula. Oh dekat sini. Sah-sah salah lah. Okay, sebab ini translasi. Bentuk dia, kedudukan dia sama. Kalau putaran, sungguhlah dia akan berubah kedudukan. Okay. Dekat objek, cikgu kata tadi, buat paksi X. So garis paksi X. Dekat image buat paksi Y. Okay, siap. Objek, image. So kita akan bergerak lah. 1, 2, 3 ke kiri. Negatif 3. 1 bawah. Negatif 1. Jadi kita akan dapat negatif 3, negatif 1. Kiri bawah kan? Kiri bawah. Okey, sekarang dia kata antara A, B, C, D yang manakah image bagi M. So M ni adalah objek. Okey, M adalah objek. Jadi kamu faham tadi cikgu dah habaq. Dekat objek kita buat garis apa? X. X. Buatlah garis X. Okay. Kemudian dekat image kita buat paksi Y. Tadi kita tahu yang ni dia bergerak ke kiri. So mestilah dia akan ke arah sana antara D dengan C kan. So kebetulan bila kita buat paksi Y dia kena dua-dua pula. Okey, tapi yang turun bawah. 1, 2, 3, 1. So jawapan dia adalah C. Okey, faham tak? Faham cikgu. Ataupun dah tahu dah. Dah tahu dah tak apa, ulang balik. Okey, kalau tahu cara ni, anggap dia sebagai satu ulangan lah. Okey, ni sama. Cikgu dah tunjuk teknik tu tadi. Jadi senang saja nak pakai. Kalau dah faham teknik cikgu yang cikgu tunjuk ni, tak ada masalah. Main soalan transaksi semua tak ada masalah. Selalunya soalan ni, ramai buang masa. Kira satu-satu balik. Kira semak satu. Dia semak. Sekarang cikgu nak tunjuk, kamu tak payah buat satu-satu. Kamu tengok pergerakan dia dulu. Okay, kamu tengok pergerakan dia dulu. So sekarang dia kata, ini masih transaksi ya. Okay, sekarang soalan dia objek yang mana betul. Okay, antara A, B, C, D yang mana betul. So, kita akan tengok objek W. Objek image X. Okay, ingat. Cikgu dah habaq konsep yang cikgu ajak tadi. Okay. Cikgu dah tunjuk konsep tadi. Dekat objek paksi X, dekat image paksi Y. So ambil satu titik, so bergerak macam tu, buat macam tu. Okay, so dia akan ke kanan, dia ke bawah. Mesti bila sebut bawah dia ada mesti negatif. Awak tak kira cikgu tak kira. Cikgu tak buat pergerakan langsung, cikgu tengok arah saja.
ke kanan bawah. So sini ada negatif kah? Tak ada. So of course yang A ni adalah salah. Okay. Cikgu tak kira. Cikgu cuma tengok arah saja. Okay, sekarang antara X dengan Y pula. Padam dulu yang ni, sekejap lagi keliru. Okay. Kita tengok X dan Y pula. Okay, X, Y. Image. Okay. X object, image. So, dekat paksi, kita ambil satu titik. Okay, ambil satu titik. Okay, dekat paksi, dekat objek, buat X. Dekat image, buat Y. Okay, so dia tak bergerak ada sini. X tak bergerak, X kosong. Lepas tu dia turun bawah. Turun bawah mesti apa? Negatif. So ni pun salah. Okay, now next. Ingat cikgu tak kira cikgu tengok arah saja. Okay, next. Yang ni pula Y dan Z. Y dan Z. Pukul berapa dah kan? Y dan Z. Y objek, Z image. Okay, sama. Dekat paksi, dekat objek buat X. Dekat Y, dekat Z buat Y. So dia akan, ni titik dia, ke kiri naik atas. Kiri naik atas. Kiri ada negatif, naik atas positif. Oh ni betul lah awak katakan. Oh betul lah, tapi kita tengok dia dua. Ni berapa? 1, 2, 3, 4. So lebih. So salah. Jawapan dia, kita tahu lah jawapan dia D kan, tapi tak apa, kita semak lagi sekali. Jawapan dia D lah. Okay, Z dan W. Z, W. Cikgu suka buat O juga. I. So, titik ni, cikgu ambil titik ni. Okay, so paksi X, paksi Y. 1, 2. Okay, betul. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay, so jawapan dia adalah D. Yang last baru kita semak. Yang lain semua kita tengok pergerakan saja. Okay tak? Faham tak? Boleh Faham. tengok tak cara cikgu Faham, tunjuk ni? cikgu. Faham. Okay, good. Bagus. Okay, ni senang je. Ni skala. Skala, ingat I, O. I, O. I, O. I, O, image per object. So which one is image? So ini dia kata PQRST ialah image. UVW adalah objek. So kita ambil yang senang. Jangan pergi cari api ambil sisi yang sengit ni nak bahagi. Susah kira. Ambil yang sama. Ambil yang sama. So ini 2. Ini 4. So 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Okay B. Siap. IO ya. Image per objek. Okay yang ni. Yang ni untuk jawab soalan graf ni Cikgu boleh soalan pengetahuan sedia. Yang mana? Yang mana? yang tadi? Yang ni ya? Yang ni? Tak, Yang tadi? yang Ni. pembesaran tu. Cikgu dia 1/2. Ni pembesaran? Okay. Oh dia 1/2. Saya tersilap tengok tadi. Apa Arman? Cikgu saya tersilap tengok tadi. Okay. Image ni 2 Arman. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Okay, tak apa. Tanya je. Kalau keliru tanya. Jangan malu. Malu kat siapa? Okay, yang buka mic, yang buka kamera saya seorang je. Kamu semua tak buka kamera. Jadi nak malu apa? Lain lah kamu buka kamera tak pakai baju ke, tak pakai seluar ke, nampak kan? So suara je ada. Tanya je. Okay, now. Untuk graf ni, kadang-kadang kamu tak tahu yang mana nak. Nampak macam sama kan? Okay, tapi pengetahuan sedia ada mesti tahu. Maksud cikgu, awak dah nampak bila graf ni dah nampak bentuk macam mana. Okay, maksudnya sin bentuk dia mesti S. Okay, sin bentuk S. Kalau cos bentuk U. Okay, kalau tangent bentuk dia macam graf kubik tu kan. Itu pengetahuan. Pengetahuan yang ada dalam kepala otak kamu. Sin bentuk S. Oh,
Graf sin bentuk S. Graf cos bentuk U. Okay. U macam kuadratik tu. Graf tangent bentuk kubik. Itu pengetahuan sedia ada dalam kepala otak dah ni. So jadi bila nampak soalan ni, okay, oh ini graf sin bentuk S. Tetapi kita nak kenal pasti ni yang mana satu. Satu lagi pengetahuan sedia ada awak adalah sukuan. S, S, T, K. Daripada sukuan ni kita boleh buat graf. Okay, semua graf kita boleh buat daripada sukuan ni. Okay, sekarang ni semua positif kan. Ni sin positif, tangent positif, cos positif. Okay. Sin positif, tangent positif, cos positif. Bermakna graf sin ni 0 hingga 180 darjah adalah positif. Okay, tengok di sini. Yang nak tengok beza ni. Yang ni positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Maksudnya di atas positif, di bawah negatif. So yang awak akan dapat yang mana? A dan B kan? Yang ni semua salah. Okay, so ada dua pilihan. Pilihan A dan B. Sekarang tadi cikgu kata 0 hingga 180 darjah adalah positif. Tapi graf ni 180 darjah negatif. So salah. Jadi jawapan dia adalah A. Jadi awak tak perlu hafal pun. Awak tak perlu hafal pun graf. Tapi ada pengetahuan tentang bentuk, tentang sukuan. Jadi awak boleh jawab tentang bentuk graf ni. Sebab selalunya bila graf, oh masalah. No, tak ada masalah. Graf tak payah hafal tapi kena tahu bentuk sahaja dan sukuan sahaja. Okay. Yang ni membezakan dia ni 360 darjah dan 180 darjah. Ini beza. Bentuk sama tapi awak kena tengok perbezaan dia. Okey, seterusnya Cikgu, kalau graf ni pula. sin tu negatif, graf tu akan start pada bawahan. Sin negatif bawah lah dia terbalik kan. Ni sekarang sin positif. Sin positif. Okay. Kalau dia kata y sama dengan sin, semua terbalik. Okay. Yang ni pula. Yang ni pun kita jangan buang masa nak kira banyak-banyak. Sebab dia dah bagi dah ni. Kadang kita ni jenis rajin kan nak kira, nak kembang banyak-banyak tak payah. So dia memang 2H kuasa 2. Jadi yang ni dia mesti darab dengan H. Yang ni mesti darab dengan 2 kan. Okay, now H kali 3, 3H tolak 2, 2 kali 2, 4. Tolak 2 pada 2 kali 2, 4. 2 kali H, positif 2H. Okay, so sekarang dah dapat jawapan dia. 3 tambah 2, 5. Habislah. Macam tu sahaja. Okay, jangan buang masa. Jangan buang masa. 3H per dengan 2H kuasa 2 tolak 4 tambah 2H per 2H kuasa 2 and then 3H tambah 2H tolak 4 per dengan 2H kuasa 2 5H tolak 4 per 2H kuasa 2. Oh, dapat jawapan. No, tak payah. Ini semua tak perlu. Kita ambil atas ni saja tu dapat jawapan. Okay nah? Boleh ha? Oh, Boleh, boleh cikgu. ulang soalan sini. Okay. Soalan yang mana? Soalan mana? Yang ni ya? Yang ni ya? Soalan tadi tu. Yang graf tu. Soalan C. Oh ni? Okay, okay. Sekejap. Ulang ya. Oh, gimana tadi? Pergi makan nasi apa? Adi ni saya panggil tadi tak ada. Dia internet slow. Okay. Tak apa. Ada. Tadi cikgu kata nak jawab soalan graf. Ini graf positif lah. Kita mesti ada pengetahuan tentang bentuk. Bentuk graf sin adalah bentuk S. Bentuk graf cos adalah bentuk U macam kolam tu. Macam ni, okay. Bentuk tangent dia macam graf kubik tu kan. Dia macam tu kan, kubik. Tapi dia putus-putus.
Sekarang bila kata kita ada pengetahuan bentuk S, kita juga kena ada pengetahuan tentang sukuan. Okey, sukuan SSTK. Sukuan ni penting. Sukuan ni memang kena tahu untuk jawab soalan trigonometri kan. So 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey, untuk sin positif 0 sehingga 180 darjah dia positif. Sukuan pertama dengan sukuan kedua. Sekarang graf ini, okey, kita buat sukuan. Kita buat macam tu. Sebab dia 360 darjah tau. Yang ni 360 darjah. So memang macam ni sukuan dia. Sukuan dia macam tu. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okey. Jadi untuk sin, sukuan pertama dengan sukuan kedua dia positif. Jadi dia memang berada di atas. Positif. Untuk sukuan 3 dengan 4, dia memang negatif. Memang dia ada di bawah negatif. Ini adalah graf sin. Kalau graf yang ni salah, sebab dia 180 darjah. Sepatutnya 180 darjah dia positif sebab dia graf positif. Yang ni masalah lah sebab dia memang positif, yang ni memang salah lah. Boleh Amar? Faham tak Amar? Faham tu. Okay, good. So yang ni boleh Okay. Okay, sekarang dah pukul 12 lah, setengah jam lagi. Banyak lagi cikgu nak tunjuk Okay, now yang ni. Okay, yang ni pun sama. Kita jangan buang masa buat soalan yang panjang, sesat. Maksud cikgu jangan selesaikan yang panjang. Kita selesaikan secara mudah. Okay, tengok ya. Dia nak ungkapkan T, mesti ada T. Semua ada T lah. Okay. Sekarang yang 2 ni kita dapat dengan atas. 2 kali S. Okay, so 2 kali S, 2S. 2S sama dengan N, A tambah T kan. Tengok ya, ni 2S sama dengan, dia tak akan dapat 2NS kan. Ini takkan. So dia dua-dua ni salah lah. Sebab N belah sini, kalau mai sini dia akan per N, dia tak akan dapat 2NS. Okay, tu yang pertama. So kita ada pilihan. Kita ada pilihan A dan B sahaja. Kita nak tengok yang mana jawapan dia. Okay, tengok ya. N akan dapat dengan A and A. Tambah NT. A ni akan pindah di sebelah sana. Dia akan jadi apa? Negatif. So jawapan dia adalah B lah. 7. Kita tak payah selesaikan. Tak payah selesaikan sampai habis. Sebab kita dah ada jawapan dia. Macam nak ikut ulang Boleh ni? tak ni? Tak faham. Tak faham? Okay. Tak faham. Ulang balik ya. Okay. Tak apa. Cikgu ulang balik. Awak kena tahu tujuan cikgu hari ni. Cikgu nak tunjuk soalan kertas 1. Bukan cara nak menyelesaikan. Cara nak dapat jawapan dengan cepat. Itu fokus ya. Nak dapat jawapan dengan cepat. Jadi yang ni S sama dengan N per 2 A tambah T. 2 ni kita darat dengan S. Kita akan dapat 2S. Kemudian N darat ni NA tambah NT. Okay. Sekarang tengok pilihan jawapan. Dia ada 2S, ada 2S, ada 2NS, ada 2NS. N duduklah sini. Bila N, katakan N kita pindah. Kita akan pindah pergi sana dengan, dia ada 2N tau. Ni N ni N ni. Satu N dia akan jadi tolak. Satu lagi N dia akan per. Sebab dia NT dia akan per. Faham tak? Okey, contoh macam ni ya. 2S tolak NA sama dengan NT. Ni cikgu tolong selesaikan lah. Okay, jadi 2S NA per N. Macam tu kan? Okey, macam ni. Tapi sini 2NS memang tak akan dapat 2NS lah. Dia salah lah maksud cikgu. Okay, maksud cikgu macam tu. Okay, dia tak akan dapat jawapan 2NS. Sebab 2NS adalah hasil daripada 2 darab N darab dengan S. N ni kita tak akan darab dengan 2. Sebab tu awal-awal
cikgu dah potong C dengan D sebab tak mungkin berlaku. Tak akan berlaku 2NS. Faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Dia tak akan berlaku 2NS. Sebab N ni adalah duduk di sama dengan. Sama dengan, dia bukan darah. Kalau kata A per N, contoh sini A per N. N pergi atas, dia akan dapat. Okay, jadi kita jawab soalan ni berdasarkan pengetahuan kita. Okay, pengetahuan sedia ada. Okay, so maksudnya C dan D kita dah out. Dia tak akan dapat macam tu. Okay, sekarang nak tengok sama ada positif dan negatif pula. Kita akan pindah A ni kan. A ni akan pergi sebelah sana. So bila A pindah mesti dia akan dapat negatif kan. Negatif NA. So ada dua pilihan. Satu positif, satu negatif. Jadi jawapan dia adalah B lah. Kita tak perlu selesai sampai habis. Kita cuma tengok je. Okey tak? Faham tak ni? Faham cikgu. Kalau Ya. keliru abang. Yang N satu tu, yang NT tu, N tu bawa ke mana? Tak, Syazal ni sekarang dua-dua ni sama. Syazal ni tengok jawapan dia. Ni 2S per N, 2S per N. Sama kan? Ni semua sama. 2S per N, ni pun 2S per N. Dua-dua sama. Tapi cuma satu tambah, satu tolak yang A tu. Faham tak? Faham. Jadi kita nak tengok, kita nak cari perbezaan A tu sahaja. Sama ada A positif atau A negatif. Lainlah kalau kata 2N ni dengan yang ni beza. Kalau kedua-dua ni beza, kita kena selesai lah. Tapi dua-dua ni sama. Yang beza negatif dan positif sahaja. Positif dan negatif ni bergantung kepada A ni pindah pergi sebelah sana. Okay, bila A pindah dia akan ditolak NA. Macam tu. Faham tak salah ni? Jadi tolak A. Okey salah ni? Okey cikgu. Jangan okey saja lah. Okey faham lah. Okey, this one pula. Ni graf pula. Okey. Ada lagi 30 minit. Ini graf apa Syazwani, ini graf apa? Syazwani masuk kelas saya kemarin kan? Ini graf apa? Graf kuadratik. Okey, graf kuadratik. Sekarang kita tengok di sini. Negatif X kuasa 2. Negatif. Kita dah ada pengetahuan sedia ada kita. Kalau graf tu negatif, graf tu graf masam. Graf masam. Masam kan? Tak tahu cikgu Adila ajak macam mana? Masam ke sedih ke apa? Masam dan senyum. Yang ni graf masam. Yang ni graf senyum. Okey. So bila kata graf masam, di sini ada 3 pilihan. Yang ni out. So dia ada 3 pilihan. Kemudian yang kedua kita tengok. Allah. Kita tengok. Awak tahu kuadratik bentuk dia macam mana kan? A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Soalan yang ni. Ada C tak? Tak ada. Tak ada. So ini out. Tak ada pindasan Y kat sini. So sekarang tinggal 2 A dan D. Okey, yang mana satu pilihan kamu? Kita kena tengok di sini pula. Kita tengok di sini. Yang ni. Y sama dengan 3X tolak X kuasa 2. Okey, dia ada 2. Sama ada 3 positif ataupun 3 negatif. Okey, tengoknya macam mana cikgu buat. Sekarang awak tengok ni negatif kan. Kalau kita kembangkan, kalau kita faktorkan dia, X 3 tolak X. Dia macam tu. Okey, Y kosong lah ya. Jadi 1X memang kosong lah. Ni kosong ni origin ni. Ini semua dekat kosong. Satu lagi yang ni. 3 tolak X sama dengan kosong. Jadi X sama dengan berapa? 3.
3. Okay, awak tengok tiga ni positif. Tiga ni positif. So jawapan dia adalah apa? A ke D? A. A lah. A. Jadi apa? Kita tengok graf dulu. Cara nak jawab soalan ni tengok graf dulu. Yang bukan kita buang. Lepas tu kita tengok C. Ada C tak? Kalau tak ada C, kalau tak ada C, yang ada C kita buang. Kemudian kita tengoklah yang kekurangan X. Okey, cikgu ada lagi soalan. Okey, yang ni. Soalan yang ni, apa jawapan dia? Pertama sekali tengok, masam ke senyum? Masam. Masam ke Masam. senyum? Masam. Masam. Jadi yang senyum dia kena buang lah. B buang, D buang. Okay, so kita ada dua saja. Sama ada A atau C. Siapa tahu? Jawapan dia apa? Lama? Satu yang tak C. lama. Satu C. 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 Empat. Ya. Empat. Tak sampai berapa saat hampa ambil masa lamanya. Okey, ni pula ada lagi. Ini graf masam ke graf senyum? Senyum. Masam ke senyum? Senyum. Senyum. Yang masam buang. Senyum. Masam buang. Okey, ada dua. Ada pintas, ada C tak? Ada. Jadi jawapan dia adalah A. A. Sekejap dia jawab kan soalan ni kan? Tak susah pun soalan ni. Tak payah kira. Tengok saja. Ada orang tak faham tak ni? Sekejap cikgu yang Faham. besar ajar ni. Semua tak faham. Okay, next. Ada lagi satu. Okay, this one. Senyum ke masam? Senyum. 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 Masam buang. Ada tiga. Dia saja soalan ni nak trik awak tengok. Dia bagi buang satu je. Ada C tak? Ada. Ada. C dia berapa? C dia berapa? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Tengok senang saja. Okey, habis. Soalan tu. Ada soalan tak? Faham tak cara cikgu tunjuk ni? Faham, cikgu. Faham cikgu? Sebelum ni Allah susahnya soalan graf ni nak jawab. Hari ni rasa senang kan? Okey, kalau ada orang yang dah tahu macam ni, okey je. Okey, nah yang ni pula. Yang ni set rasanya satu je kot. Set satu je. Okey, so yang ni senang je. Cikgu tunjuk ambil soalan-soalan yang memang kalau soalan macam ni kamu tengok aja. Tu boleh jawab. Okey, tengok B. Allah. Tengok B. Ni adalah apa dia? Gabung. Union. Semua. U ni semua. Jadi ambil B. Dia nak B. Dia nak B. Tengok saja yang mana ada B. Yang mana dia lorek B? Yang mana? A dan C. Ya, ini bukan dia. Ini bukan dia. Okay. Sekarang tengok ini. Dia tak mau A. Ini dia tak mau A. Dia tak mau A. A tak mau. A dia tak mau. Yang mana dia tak lorek A? C. Dia apa dia? C. Habislah. Tentu je tengok. Boleh tak ni? Cikgu rasa macam senang sekali ada orang tak boleh ikut. Boleh, Boleh Boleh. ya? Amal je. Amal Syazani. Amal Syazani Lokman. Amal Syazani Lokman. Ya. Nak tengok lagi hak band tadi? Tak faham. Aku nak faham. Yang ni ya. Betul. Yang ni Syazani. Okay, jap. Okay, first kali pengetahuan sedia ada, awak kena tahu apa maksud B tanda, B tak tanda. B tanda maksudnya kita tak mau B. B buang. Tapi kalau tak B tak tanda, kita ambil B. Jadi sini B tak ada tanda. Yang ada tanda A saja. Kita tengok ini dulu, cikgu nak tengok B dulu. Yang mana dia lorek B? Sebab dia nak ambil B. Sebab ni simbol U ni ada semua. Kita lorek semua. Jadi yang mana dia lorek B? So kita dapat A dengan C kan? Jadi yang ni tak ada. Yang ni pun tak ada.
So kita pilihan jawapan kita A dan C. Okay. So antara A dan C pula baru kita tengok A ni. Yang mana dia buang A. Dia tak lorek A. So dia tak lorek A adalah C. Yang ni dia lorek A juga ni. Termasuk A. Yang ni tak. Jadi jawapan dia adalah C lah. Macam tu je. Sekarang ni. Okay, cikgu. Okay tak? Okay. Okay. So ini straight line. Straight line ni satu soalan saja. Okay. Straight line. Pertama, pengetahuan kamu untuk cari M, mesita, negatif, pitasan Y per pitasan X. Yang ni mesti ada. Kena tahu. Negatif, pitasan Y per X. Apabila diberi pitasan Y dengan pitasan X. So, M dia adalah negatif 3 per 6. Negatif 1 per 2. M dia, okay, ini adalah M dia. Now, tengok di sini. Yang mana M negatif? A dan C. So B Okay, bukan C. dia. D bukan dia. Okay, sekarang tengok pula. Tengok di sini pula. Pintasan Y dia berapa? Negatif 3. 3. Yang mana 3? A. A. Salah. Awak Bukan nampak sini C. C. dia ada 2 Y. Persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Dia Y saja. Ini 2 Y. Jadi dia kena bahagi dengan 2. Jawapan dia adalah C. Faham tak? Jangan terperangkap dengan 2 di depan. 2 depan tu mesti dibahagikan. Boleh Boleh, cikgu. Okay, good. Okay, now last kan ada banyak lagi. Okay, dah sikit dan 12.30 sempat insyaAllah. Okay, now soalan ni. Soalan ni. Okay. Ni tengok ABC dulu tau. Bukan tengok soalan, tengok ABC dulu. Sekarang A dengan B dia sama. C dengan D dia sama. Jadi kita akan buang 2. Okay, kita ambil yang atas dulu ya. Yang atas ni macam ni je. Okay. So ni, yang tadi ni, yang ni 1 per 2 tau. Jadi negatif 1 per 2 dia akan jalan yang atas tau. Jadi negatif 1 tolak 4 tambah 3. Okay. Negatif 4 ni dapat mana? Negatif 1 per 2 darab dengan 8. Jadi negatif 1 tolak 4 tambah 3, awak akan dapat negatif 2. Jadi jawapan dia mesti negatif 2, negatif 2. Yang ni bukan dia, yang ni bukan dia. Okay, baru tengok yang bawah. 4 tambah 1 tolak 5. Jadi kosong. Siap. Tengok, cepat je, sat je. Okay, now yang ni pula. Yang ni nak cari nilai P. Ini kena tahu konsep ni. Konsep ni kena tahu. Macam mana pendaraban dia. Kan? A, B, C, D. Ini kena tahu lah. Okay. A, C, A, D, B, C, B, D. Ini kena tahu. Kalau tak tahu pendaraban ni, yang ni susah lah nak jawab. Sebab kita akan ambil P sahaja. Okay, P sahaja. P darab dengan 3. Okay, jadi negatif 3P sama dengan 6. P sama dengan negatif 2. Ataupun awak ambil P dengan 1, P sama negatif 2. Siap. Senang je. Matrik. Setengah orang matrik tak nak buat sebab nampak macam serabut. Tak ya. Matrik bukan susah. Matrik senang saja. Tapi konsep ni kena tahu lah. Diam ni cikgu jalan ya maksudnya. Okay, so sekarang ni tengok dia nak X dan Y saja ni. X dan Y. Jadi kita ambil yang ada X, yang ada Y. Kita ambil X dulu. Ni X duduk kat atas. X, jadi tempat dia sini. Tempat dia yang ni. Yang tu je. Hak lain je abaikan. Jadi 2 darab dengan negatif 1. Negatif 2 tolak 4 sama dengan X. X sama dengan negatif 6. X sama negatif 6. Jadi yang ni bukan dia, ini bukan dia. Okay, dia antara A dan B saja. So kita cari Y. Y ni, yang ni.
Okay. Jadi Y tolak 12 sama dengan Y. 2Y, sorry. 2Y tolak 12 sama dengan Y. Jadi 2Y tolak Y sama dengan 12. Y sama dengan 12. So jawapan dia adalah A. Ingat ya, bila teknik yang cikgu buat ni, teknik buang yang salah dulu. Jadi kamu tak akan careless tanda sebab kamu dah tinggal 2 saja. Okay, kalau kamu tak buat macam ni, kamu ada 4 pilihan, kadang-kadang tersilap tanda. Okay, contoh tadi contoh katakan, tadi kita tak hapuskan yang ni tau. Okay. Kan contoh macam ni, kamu dapat 6, okay, kamu tahulah 6 kan. Lepas tu kamu kira Y12, okay. Awak akan confuse antara A dengan C. Kalau kita exam, kita akan kalut. Jadi kadang-kadang tersilap, both C. Padahal tadi kira negatif 6. Betul tak? Pernah berlaku tak macam ni? Pernah kan? Pernah. Sebab awak confuse sebab dia ada 2. Jadi kadang-kadang negatif force itu kamu tak nampak. Jadi cara yang cikgu tunjuk ni, kita buang dulu yang memang tak ada kaitan langsung. Jadi bila ada 2 pilihan ni, of course lah 12 dengan 4 kamu tak akan tersilap tau, kamu akan nampak 12. So A. Itu yang cikgu nak perkenalkan konsep yang ni, konsep buang dulu yang salah. Okay, ingat tu. Dah jawab Faisal, buat macam tu nanti. Okay, so yang ni tak ada apa, yang ni senang saja. Yang cikgu nak tunjuk ni maksudnya gerah gerakan ni dia akan adalah dalam gerah soalan objektif nanti. Okay, so tempoh masa, laju seragam ni laju seragam, masa ambil yang ni. Dapat berapa? 7. Okay, now. Okay, yang ni. Yang ni pun sama, kita akan buang yang salah. Okay. Kita akan buang yang salah dulu. Okay, tengok ya. Sini kita keluarkan kosong. Y lebih besar negatif 1. X tambah Y lebih kecil dan sama dengan kosong. Ini semua pengetahuan sedia ada, kena ada ya. X besar kanan. X kecil kiri. Y besar atas. Y kecil kiri bawah. Ini kena ada. Ini pengetahuan sedia ada. Okay, now yang cikgu nak tunjuk ni, kita buang dulu yang mana bukan dia. Okay, tengok yang ni dulu. X sama dengan kosong. X sama kosong adalah paksi Y. Ingat ya, X sama kosong adalah paksi Y. So, yang ni X sama kosong. Paksi Y. Dia akan lorek sebelah kanan. Okay, dia lorek di sebelah kanan. Dia lorek sebelah kanan sebab X lebih besar. Okay. So, yang mana X lebih besar daripada kosong? Yang ni kan? Ya. Sebab dia lorek sebelah kanan. Yang ni pun dia lorek sebelah kanan. Yang ni dia lorek sebelah kiri. Dia salah lah. Okay. Ni buang. Yang ni buang. So, ada 2 antara B dengan D. Antara B dengan D, kita tengok pula yang Y ni. Y lebih besar daripada negatif 1. Okay. Ni negatif 1 Y. Yang ni dia buat X. Salah lah kan? Jawapan dia adalah D. Okay, senang je. Tak payah susah-susah tengok ya. Okay. Yang ni apa? Ini sub graf. Okay, sub graf. Ni topik baru lah kan? Topik baru. Teori, tajuk apa? Teori graf. Okay, so sub graf ni lukis semula graf. Graf yang asal, lukis sub dia. Sama ada lukis penuh ataupun sebahagian, tak ubah mana-mana tepi titik bucu dia. Jadi bila tengok ni semua kita tahu senang je. Yang ni sama. Ni sama. Jawapan dia adalah apa? D. D. D salah lah. D sama lah. D ada, E ada, D ada, C, B sama lah Syazani. Yang mana salah Syazani? C. B. C. Kenapa C salah? Oh, dia tak ada CD.
Dia tak ada titik D tu. Ni. Tu kenapa Okey. dia ada line dekat CE? D ada line kat C. Betul. Betul lah. Silap. Saya yang silap. Jawapan dia D lah. Saya pun tak perasan. Betul Syazani. Sorry. Betul jawapan D. Yang ni titik je tapi dia sama kan? Okey betul Syazani. Betul. Sebab dia pergi sambung kan? Sebab mana ada sambung? Betul. Jawapan dia adalah D. Okey. Semalam cikgu tersilap lah. Kita tak perasan yang ni. Okay, now. Okay, yang ni pula. Darjah. Darjah sama. Tepi darab 2. Ini nama dia bucu. Ini nama tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab 2, 14. Okay. So, habis. Itu sahaja yang cikgu nak tunjuk. Sebahagian saja soalan kertas 1. Yang mudah, yang maksudnya bila. Jadi yang lain macam soalan yang panjang-panjang ni, cikgu akan buat seri lain pula, cikgu akan terang. Ni faham ke? Faham. Faham cikgu.